lanjutan dalam video ini, saya akan menerangkan tentang pemfaktoran menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, apakah maksud pemfaktoran? Okey, pemfaktoran sebenarnya merupakan suatu proses songsangan kepada kembangan. Okey, contoh, A darab dengan A tambah B. Okey, dia akan jadi A kuasa 2 tambah AB kalau kita membuat kembangan. Okey? Sekiranya A kuasa 2 tambah AB, jadi A darab dengan A tambah B ini yang ada kurungan, maka itu kita panggil pemfaktoran. Okey, sebenarnya sebelum kita belajar pemfaktoran, kita perlu ingat balik imbas kembali. Apakah itu faktor, faktor sepunya dan juga FSTB. Apa itu FSTB? Iaitu faktor sepunya terbesar. Semua ini anda semua sudah belajar semasa tingkatan 1. Okey? Lihat contoh pertama, senaraikan semua faktor sepunya bagi 3Y dan 9Y. So, senaraikan faktor sepunya kita perlu senaraikan semua faktor bagi 3Y dan 9Y dahulu. Okey, 3Y, faktor, semua faktor bagi 3Y. Apa maksud faktor? Kita kena cari dua nombor ataupun dua sebutan yang hasil pendarapan mereka akan jadi 3Y. Okey, contoh 1 darab dengan 3Y. So, 1 merupakan faktor bagi 3Y. 3Y juga merupakan faktor bagi 3Y ini. Apa lagi? 3 darab Y. So, 3 juga merupakan faktor bagi 3Y. Y juga merupakan faktor bagi 3Y. Okey, sekarang kita cari faktor bagi 9Y. Iaitu 1 darab dengan 9Y dan 3 darab 3Y dan 9 darab Y. Okey, untuk mendapatkan faktor sepunya, senang saja. Kita hanya perlu cari faktor yang sama. Okey? Faktor yang sama. Baik. So, kita lihat ini faktor bagi 3Y ada 1. Begitu juga faktor untuk 9Y juga ada 1. Okey, bulatkan yang sama. Okey, 3. Ini pun 3. Ini Y. Sini pun ada Y. 3Y. Okey, sini pun ada 3Y. Okey, jadi faktor sepunya bagi 3Y dan 9Y ini ialah 1, 3Y dan 3Y. Okey, hanya tulis semua yang dibulatkan yang ini. Okey, itu saja untuk contoh 1 dan seterusnya kita lihat. Okey, lihat contoh 2. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 4A dan 2AB. Okey, cara dia adalah serupa dengan contoh pertama, iaitu kita perlu senaraikan semua faktor bagi 4A inilah. Okey, iaitu kita kena cari dua nombor ataupun dua sebutan di mana hasil darab mereka akan jadi 4A. Okey, biasanya kita mula dari 1 darab dengan 4A, 2 darab dengan 2A, betul? Dan 4 darab dengan A. Okey, sekarang kita juga sama, cari semua faktor bagi 2AB. So, 1 darab dengan 2AB. Kemudian 2 darab dengan AB. Kemudian 2A darab dengan B. 2B darab dengan A.
Okey, sekarang kita kena bulatkan. Cari faktor yang sama. Okey, cari faktor yang sama. Okey, ini 1, 2, sini pun ada 2, kita bulatkan. Okey, 4 bukan. Okey, A, sini pun ada A. 2A, sini pun ada 2A. Ada lagi tak? Okey, tak ada. So, yang 4 ini sahajalah untuk faktor sepunya bagi 4A dan 2AB. So, kita senaraikan di sini. 1, 2A dan 2A. Okey, seterusnya. Contoh yang ketiga, cari FSTB bagi 10M kuasa 2 dan 15MK. Okey, untuk cari faktor sepunya terbesar FSTB, kita boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, saya tulis seperti ini, 10M kuasa 2, 15MK. Baik. Okey, so kita tengok nombor 10 dan 15 boleh bahagi 5 kan? Okey, so sekarang kita tulis 5 di sinilah. So 10 bahagi 5 ialah 2. M kuasa 2 kena tulislah. 15 bahagi 5 ialah 3. Kemudian MK. Kemudian cuba lihat 2M kuasa 2 dan 3MK ini ada tak faktor sepunya? Ada kan? Sebab dua-dua ini ada M. Okey, dua-dua ini ada M. Maka saya tulis M di sini. So, 2M di sinilah. Sebab M kuasa 2 bahagi M kita dapat M. 3MK bahagi M. Lihat nah. 3MK bahagi M. Akan tinggal 3K. So, sekarang 2M dan 3K ini tiada lagi faktor sepunya. Okey, maka pembahagian berulang buat setakat ini sahaja. So, apakah jawapan FSTB untuk soalan 3 ini? Okey, kita hanya perlu darab 5 dengan M. Jadi jawapan kita ialah 5M. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, contoh 4, cari FSTB bagi 4A kuasa 2B, 8B kuasa 2C, dan 6BCD. Juga sama, boleh guna kaedah pembahagian berulang. Baik. So, kita buat seperti biasa. 4A kuasa 2B, 8B kuasa 2C. Kita tulis soalan dia di sini lah. 3 sebutan dia. Okey. Kemudian lihat nombor iaitu 4, 8, 6. Semua nombor genap. Maka saya boleh tulis 2 di sini. So, 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 akan jadi apa? Akan jadi 2. A kuasa 2B. Okey. Lepas tu, lihat nombor 8 bahagi 2. Akan jadi 4. Okey, B kuasa 2C. Kemudian, sini 6 bahagi 2. Akan jadi 3 B, C, D. Okey, baik. Sekarang kita lihat apakah faktor sepunya lagi untuk ketiga-tiga sebutan ini. Sini ada A kuasa 2. Sini tak ada. Sini pun tak ada A. Okey, ini ada B. Ini ada B kuasa 2. Ini ada B. Maka kita boleh bahagi B lah. Maka 2A kuasa 2B bahagi B akan tinggal 2A kuasa 2.
4B kuasa 2C bahagi B akan jadi 4BC. Okey, 3BCD bahagi B kita akan dapat 3CD. Okey, so setakat ini sahaja. Okey, lepas tu apakah FSTB kita? FSTB kita boleh guna bahagian sini 2 darab dengan B. Maka kita boleh tulis 2B. Okey? Contoh 5, faktorkan 5i tambah 10. Okey, 5i tambah 10 merupakan suatu ungkapan algebra. Okey, seperti tadi kita boleh guna kaedah pembahagian berulang juga. Okey. Baik. Saya tulis di sini 5i tambah 10. Baik. Kemudian saya tulis garis dan okey. Dan cuba lihat nombor 5 dan 10. Boleh bahagi tepat dengan 5. Kan? Jadi, saya tulis 5 di luar. Okey. 5 bahagi 5 akan jadi 1. So, tinggal I. Positif. Okey. 10 bahagi 5 akan tinggal apa? 2. So, saya tulis 2 di sini. So, sekarang tiada lagi faktor sepunya antara I dan 2. Maka, kita henti di sini lah untuk pembahagian berulang. Maka, jawapan kita boleh tulis. Okey, 5. Tulis di luar kurungan. Okey. Kemudian, ini tinggal I tambah 2. So, kita tulis di sini I tambah 2. Sebenarnya kita boleh semak semula jawapan pemfaktoran. Okey, buat macam mana? Okey, saya tulis di sini. Iaitu kita boleh ambil jawapan kita buat kembangan. Iaitu 5 darab I jadi 5I. Okey, 5 darab 2 positif akan jadi positif. Okey, 10. So, kita tengok dia sama tak dengan soalan kita? Sama. Sama maknanya jawapan untuk pemfaktoran ini ialah betul. Contoh 6, faktorkan 3ABC tambah 6A kuasa 2B juga sama. Kaedah pembahagian berulang. Okey, so 3ABC tambah 6A kuasa 2B bahagi 3 dan 6. Okey, tengok nombor 3 dan 6. 6 boleh bahagi dengan 3. Kan? Faktor sepunya antara dua nombor ini ialah 3. Maka kita boleh bahagi dengan 3. Okey? So, 3 bahagi 3 tinggal 1. So, saya tulis A, B, C. Tambah 6 bahagi 3 ialah 2. Maka saya boleh tulis 2A kuasa 2B. Okey, sekarang kita boleh cari faktor sepunya bagi A, B, C dan 2A kuasa 2B. Sini ada A, sini juga ada A kuasa 2. Maka kita boleh bahagi A. So, lihat. A, B, C bahagi A tinggal B, C. Baik. 2A kuasa 2B bahagi A tinggal apa? 2AB. Okey, sekarang kita lihat. Sini ada B, sini juga ada B, maka kita boleh bahagi B lagi lah. Okey, kita tulis B, maka BC bahagi B ialah C. 2AB bahagi B adalah 2A. So, kita buat pembahagian berulang sehingga tiada lagi faktor sepunya. Maka kita boleh tulis jawapan kita seperti inilah. Ya, ini.
3 darab A darab dengan B, maka kita boleh tulis 3AB. Oke? Kemudian buat satu kurungan. Oke, baik. Kemudian yang tinggal ini yaitu C tambah 2A ini masuk dalam kurungan ini. Oke? Dan sebenarnya kita boleh semak semula. Oke, kita boleh semak semula. Oke. So, ambil jawapan tadi yaitu 3AB. C tambah 2A. Kita semak melalui kembangan. So, 3AB darab dengan C ialah 3ABC. Oke. 3AB darab dengan 2A akan jadi 6A kuasa 2B. So, jawapan kembangan adalah sama dengan soalan. Nah, maknanya jawapan ini ialah betul. Baik, sekarang kita lihat soalan 7. Faktorkan EF tolak F kuasa 2 tambah 7FG. Juga boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, kita boleh tulis soalan dia dahulu. EF tolak F kuasa 2 tambah 7FG. Okey. Kemudian kita cari sebutan sepunya. EF, F kuasa 2, 7FG. Ketiga-tiga sebutan ini ada F. Okey, ada F. Maka kita boleh bahagi F. Okey. Jadi, sekarang EF bahagi F, kita akan dapat E. F kuasa 2 bahagi F, kita akan dapat F. Betul? Okey. F. Baik. Kemudian 7FG bahagi F. 7FG bahagi F. Kita akan dapat 7G. So, sekarang tiada lagi faktor sepunya, maka kita boleh tulis jawapan kita seperti ini. Ini F. So, kita tulis di luar kurungan. Oke. So, yang tinggal di sini, kita boleh masuk dalam kurungan. Baik. So, sebenarnya kita boleh semak jawapan kita sama ada betul atau silap. Oke, saya tulis di sini. Yaitu kita guna jawapan dia yaitu F. Kemudian darab dengan E tolak F tambah 7G. Oke. Kemudian kita buat kembangan. F darab E ialah EF. Positif, negatif, negatif. F darab F adalah F kuasa 2. Lepas itu 7G darab F adalah 7FG. So, perhatikan di sini jawapan ini sebenarnya adalah sama. Dia adalah sama dengan soalan kita. So, maknanya jawapan untuk pemfaktoran di sini adalah betul. Okey, contoh 8, faktorkan 2x kuasa 2 tolak 4xy tolak 6xz. Juga sama, kita boleh guna kaedah pembahagian berulang. Okey, 2x kuasa 2 tolak 4xy. Okey, tolak 6xz. Okey, perhatikan 2, 4, 6. Semua ialah nombor genap. Boleh bahagi 2. So, 2 bahagi 2, 1. So, tinggal x kuasa 2 di sini. 4 bahagi 2, 2. Okey, xy. 6 bahagi 2 adalah 3. So, 3xz. Baik, sekarang cari faktor sepunya lagi. Ada tak? X ini juga ada x. So, kita bahagi x.
Oke, X kuasa 2 bahagi X ialah X. 2XY bahagi X akan jadi 2Y. 3XZ bahagi X ialah 3Z. Oke, so tiada lagi faktor sepunya. So, jawapan kita boleh tulis seperti inilah. 2X, 2 darab X adalah 2X kurungan X tolak 2Y tolak 3Z. Okay. Kemudian kita boleh semak semula melalui kaedah kembangan. Okay, melalui kaedah kembangan. Okay, 2X, X tolak 2Y tolak 3Z. Kembangan 2X darab X ialah 2X kuasa 2. Kemudian 2X darab dengan 2Y, 4XY. Kemudian 2X darab dengan negatif 3Z akan jadi negatif 6XZ. Okey, so jawapan kita ialah betul. Jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Saya akan membuat video yang lain untuk pemfaktoran 2, 3 dan 4 sebutan. Jadi kalau rasa video ini membantu, sila bagi like dan juga share dengan rakan-rakan. Stay tune untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih.